Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kat mana dia? Dengan penjelasan. Oh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Dengan penjelasan itu, penjelasan kemarin lah, dapatlah kita faham arti sulu mengikut istilah tasawuf yang sebenar, kata dia. Penjelasan kemarin lah. Di sana di bab suluk ni terdapat pula suluk pertapaan, kata dia. Namanya ada juga suluk pertapaan. Suluk ini, suluk pertapaan ni sangat berbeza dengan pengertian suluk tasawuf yang suci. Apa dia suluk pertapaan? Iaitu suluk secara pertapaan sebagaimana terdapat di gua-gua atau sebagainya gua. Dan amalan-amalan yang dibuat dalam masa pertapaan itu adalah semata-mata tujuan mencari maslahat dunia. Nak suruh hebat dalam ilmu persilatan. Misalnya umpama menuntut ilmu kebal. Zaman gitu banyak dah. Ilmu kebal. Kadang-kadang ilmu kebal ni pun nak jaga negeri, negara. Ilmu pengasih dan sebagainya. Nak jadi tok bomo. Bawa beretih gitu. Bawa beretih, orang tua kata dulu. Makan 3 butir sehari beretih. Suluk-suluk seumpama ini banyak terdapat di negeri Jawa, Indonesia, dan juga di tanah air kita berbanyak. Masuk Ustaz duk pondok mula. Ada satu syair tu dia kata ayah dia duduk atas bukit Maruk dalam gua. Ayah tiri dia. Ustaz ajak pergi. Pergi ke belakang bukit ke sebelah kubur, naik ke atas. Masuk situ orang tak tahu situ. Dia ada dia sini. Moga anak tiri dia tahu, dia tempat orang lain tak tahu. Dia cokoh atas batu. Dia. Ustaz duduk kat dia. Banyaklah soalan nak tanya. Sebelum tu tak tanya, dia jawab dulu lagi. Bila jadi dia boleh baca dalam hati Ustaz. Ataupun dia tengok muka Ustaz ni, ada dia boleh ceng apa dia nak tanya. Dia kata kan, betapa ni dia katanya bukanlah benda baru. Dia kata Nabi Sulaiman dapat mata cicing dia. Dapat cicing. Hikmat dia tu, cicing mukjizat tu, dia betapa dia masuk di bukit. Nabi kita pun dapat apa ni, dapat wahyu, dapat Al-Quran, pun di gua juga, kata dia. Nabi tu, Nabi ni dia royak habis. Ustaz dengar semua sekali, dia boleh royak semua. Dia jadi Tok Musa je. Duduk pada saling. Ustaz tanya umur dia. Dia kata dia dah ngaji untuk selehong. Apa ni, janggut dia hitam lagi. Muka dia muda lagi. Dia kata dia dah ngaji untuk selehong. Waktu tu umur dia 80 lebih dah lah. Umur dia. Tapi nampak muda. Itu dia.
Ustaz berkata, hamba rasa nak duduk sini retek, nak amal badak, nak betapa retek. Tak boleh kata dia. Tak boleh. Tu dia. Dia kata dulu ada 2 orang mari kata. Nak ibadat sini kata dia. Tu dia. Masa dia tinggal klik dia pesan dah lah, jangan lari. Apa kali dia klik tu, mari macam-macam. Usik dia. Budak rumah, usik ke apa tak lari. Hak larinya, dia larinya atu kubur bawah tu naik. Ada kai kapan ada lagi, ada tinggal korok saja, ada pergi kat dia tu ngangung mulut tolong. Tu tak tahan. Dia ikat dah, tarik ikat pinggan dia ni. 2 orang yang lari. Putus ikat pinggan dia. Hak lari naik ke atas, tak apa. Hak lari tu ke bawah jatuh mati. Masuk dah seroba mati sungguh dah. Jadi betapa ni dia uji dengan benda-benda gitu. Dia kecil cerita kat ustaz lagi. Gua tu dalam luar dalam tu. Pelik cahaya matahari tak ada, cerah. Kita tengok nak masuk tu gelap. Apabila kita sampai dalam, cerah. Tidak gitu. Dia tak pun nak jadi wali kau, jadi tok bomo kau tu tak tahulah. Di sana di suluk ni juga terdapat pula suluk khodam. Itu suatu upacara amalan-amalan yang dibuat dalam masa yang tertentu kerana menutup perjumpaan khodam. Ni banyak tempat kita pun dululah dah. Dia amalan khodam tadi. Dari kita Ustaz beri Allah tu ada tu. Amalan-amalan dia tu. Macam-macam amalan lah. Apabila berjaya bersahabat dengan khodam, maka segala hajat tuannya dapat ditunaikan oleh khodam. Bila ia kehendaki macam khodam Allah, macam-macam khodam ni. Kalau kita dapat khodam Allah ni, kita boleh higak atu. Boleh higak atu buah dari botol. Bukan kita higaknya khodam lah. Dia dah ada budak Perak seorang tadi. Dia boleh higak atu buah dari botol. Penuh botol-botol buah dari pondok dia tu. Atu saja dia higak. Dari semua orang tak percaya berlaku. Tapi kesannya pas kalau ni tak ada hati di Pondok Masjid Lembu. Lepas pada dia higak semua ti rupanya. Tak ada dulu histeria lah, hok jatuh, hok tenor masuk hati macam-macam dia. Tak ada, tak ketikullah, tak taisin, susah duk bomo budak-budak. Lepas pada dia higak tu tak ada. Pas kali ni tak ada. Ni khodam Allah lah. Khodam Allah. Ramah Allah. Tuan Guru Haji Hamzah dia ada khodam Allah. Ustaz pernah amal Allah, amal khodam ni. Amal khodam tu Ustaz tidak nak khodam. Jadi baca Allah, syarat dia kena baca ayat tu. Tak baca dalam bulan Ramadan mari. Mari. Dia. Berembah jugalah. Apa kalau gitu? Dia. Tidur lepas subuh lah, lepas wiri subuh kita baca. Tidur, kita telak mata. Mari. Dia peluk ke belakang. Berembah dengan dia lah. Acak kali dah berembah dia dari pondok masa tidak cuti dari dia berembah macam kita pergi royak ke Ustaz Atik Allah. Ustaz Atik, kita cerita gini. Justru kau sengih kata. Dia tahu dah. Kata ada amal Allah. Ada. Timur siapa dia? Timur tu Tayyam Zah. Dia kata dia. Tu khodam dia tadi. Apa kalau kita boleh berdepan kecek dengan dia? Kita tanya siapa dia pun royak dia khodam Allah. Daripada mana? Daripada Indonesia tadi. Khodam dia Indonesia. Dia terbukti di Indonesia. Kita berjawab sebab masa sekarang kita tak perlu lagi lah kata. Tak apa okey lah. Ni pun dapat kot ni lah hilang. Siapa kau hari ni tak ada. Bila nak jadi tok bomo besar dia kata. Lepas kita bertemu dengan budak Perak hok igat atu tu dia amal kau dia supaya kita jugalah ayat-ayat dia semua sekali. Kita pun sesat.
Aku tidak boleh ke hati juga kata. Dah. Rugi kata. Mana peluang boleh tu ada dah lah. Tapi dekat boleh jadi Tuhan tak siwi kali. Suluk-suluk umpama tersebut tidaklah termasuk dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Suluk juga serupa tu jugalah. Tapi tidak masuk situ dia kata. Malah ia terkeluar daripada kehendak tasawuf. Jadi amalan suluk tasawuf ni nak Tuhan sendiri. Nak ke Tuhan sendiri. Nak sampai ke hadratillah, nak rapat. Nak kasih sayang Tuhan. Gitu. Dan ni nak benda lain gitu. Cara atau cara tu serupa, disiplin pun serupa je. Mana telinga tak boleh masuk benda-benda suara-suara. Sia-sia mulut semua sekali, jaga mata. Masuk bukit tujuan tu lah. Nak jaga, betul-betul jaga. Dah. Apakah tubik benda ni 40 hari dia tubik lah. Dia hilang. Masuk lepas pakar belakang tu dia hilang, dia masuk ni lain pula. Masuk hak dia dikendaki tu. Hak wirid dia baca ikut disiplin. Yang diajar oleh guru dia. Dia. Dari faham supaya tidak terkeluar daripada tertipu suluk. Dia. Sebagaimana ia diingat dan dipaham supaya tidak terkeluar daripada atau tertipu suluk bertujuan dunia itu dengan suluk-suluk cara tasawuf yang sebenar. Habislah situ. Dia buat sini sekadar untuk kita faham lah. Jadi kita masuk suluk, biasanya masuk gua ni uzlah gini ni ia cepat sikit daripada kita duk campur dengan masyarakat, main badak amal tarekat, riadah dan mujah ni lambat jadi. Lambat pasal telinga kita masuk suara-suara orang. Dak, walaupun benda tu tidak haram. Dia masuk benda hati kita ni seumpama bekah. Dak. Terbubuh batu, bubuh cendol, bubuh hai batu, bubuh kacang, bubuh gani. Air kita bubuh sikit, gelas tu sudah jadi penuh. Soal lagu cepat benda penuh. Kena buang benda tu semua sekali. Air tu banyak boleh bubuh, air bersih jernih tadi. Jadi banyak bubuh. Maka peredaran dalam tubuh kita ni 40 hari katanya. Sebab tu 40 hari duduk dalam gua tu paling kurang sekali. Untuk bersih tadi, nak masuk benda lain pula. Bersih buang hok karut-karut, hok tak pakai kerja, tak pakai gawa. Buang tu baru masuk zikir ni. Hak masuk kita ingat ke Tuhan semua sekali, zikir dia isi dengan apa ni? Hati. Dia. Jadi cepat boleh. Cepat pitah jalan dekat weh. Lepas tu lah kena usul din tinggi tu. Nak masuk bukit tu kena tinggi usul din, tidak lari atu mari usik. Dah. Gitu ni. Usik atu usik. Usik lalu bukan kita siwi. Kita siwi kita dia. Suklik. Dia tak siwi kita nak jalan, nak melangkah kaki kita ke benda ke hadratillah, dia mula cari jalan lalu. Habis itu. Cuba kita terahlah sekali. Seminggu tak apa masuk hutan. Boleh agak-agak dah. Kalau kita penakut dia tak lagi dia. Duduk rumah lah dalam bilik tak tutup dia. Kita orang ngaji tak boleh nak tinu. Orang ngaji dia kena tidur, tak boleh kena istiqamah atas ngaji tak boleh pula. Kena buat bela-bela ngaji lah. Kita orang ngaji tak boleh dah. Tak boleh. Nanti waktu kita ada cuti dah. Kita terah sekali, kita nak terah lagu mana orang buat. Kita tak terah lama seminggu ya, tengok kita tak dengar kau satu. Mulut kita tak kecek bersatu, makan dalam perut tak masuk bersatu. Masuk benda betul-betul bersih ya. Masuk zikir ya. Kita nak terah dah. Kita kena terah belakang baru kita tahu. Tak.
Pakai kita tak serah, kita nak tahu bila. Kita tak tahu lagu mana. Biarlah kita kata tunggu kubu 7 hari seminggu dah tunggu kubu. Baca Quran mengatip zikir, baca Quran mengatip jangan kecil apa benda-benda kosih. Cari guru hak soal, hak sejalan lah. Dak. Pun ada beza dia. Kita dapat dah, kita pun dapat seminggu pun kita ada, kesan tu dah ada. Cuba terah. Kena terah lah, kena terah. Kalau kita tak terah, kita tak tahu. Kalau kita terah, kita tahu dan kita nampak benda tu. Kita konok. Gitu tu. Serta kena ada ilmu banyak dah juganya dah. Bahagian ni. Kalau tak ilmu tak ada. Pasal kita tidak ada bimbingan guru, kena ilmu banyak. Sebab kita tengok tayah main lah, orang nak pergi bitak tarekat dengan dia. Dia tak pergi, suruh ngaji banyak. Suruh ngaji banyak dulu. Tengok 3-4 kali. Habis kita baca ngaji kitab ikan dengan dia. Tak apa, dia boleh lepas, boleh. Boleh sendiri, tak apa. Pasal ilmu tu sendiri jadi guru mursyid dia. Tu yang kitab tu, guru mursyid dia. Syarat dia faham betul-betul. Begitu juga orang nak ambil tarekat dengan tayyusing dah. Kita tahu mari di mana, pakar nektar, pakar dah kuk. Tiba-tiba nak pergi bitak ijazah tarekat dengan tayyusing. Dah dia. Dia kata tak boleh, kata kena ngaji tadi. Kena ngaji. Kena ngaji ilmu tasawuf. Kena lepas perdoaan ini. Bahagian pekoh, betul semaya, semua ibadat. Nasihat tayyusing lagi. Gitu. Itu penting untuk membaca kitab tasawuf kata dia. Penting ni kata ni penting. Kita kena ambil perhatian betul-betul lah ni. Kata adalah mustahak dipaham bahawa kitab-kitab tasawuf itu mempunyai 3 peringkat. Pertama, tasawuf zawahir. Apa dia tasawuf zawahir? Iaitu sekala kitab-kitab yang isi karangannya adalah pembicaranya jenis lahir hak luaran yang tidak berapa mendalam. Yang ni boleh dibaca dari faham secara persendirian. Kalau baca sendiri faham, tak faham sepenuh pun faham si tengah-tengah mana. Jika orang itu menguasai bahasa Arab, kitab-kitab, bahasa kitab-kitab dia boleh menguasai. Mana dia mengaji jugalah, dia boleh menguasai kitab mana. Umpama itu seorang tadi. Umpama itu umpama mana? Mana misalnya kitab ni. Hak boleh dipaham dengan persendirian tu. Ialah seperti Ihya Ulumuddin. Dia dah. Ada tu hak tulis Jawi dah, terjemah pada Rumi pun ada. Al-Ghazali Minhajul Abidin. Mana bahasa boleh menguasai kitab dia baca lah Abidin ni. Al-Ghazali bagi Imam Ghazali. Lil Ghazali mana kitab bagi Imam Ghazali dan sebagainya. Tapi dia tak reti rahsia, tak nak baca juga tu dia. Orang mengaji jugalah. Tetapi jika berguru kepada yang ahli lebih baik dan lebih sepenuh kata dia. 1. Kedua, tasawuf sederhana. Itu kitab-kitab yang isi karangan tidak lahir sangat. Dan ada batin sikit, separuh lah. Dan tidak pula melampaui tinggi, tak tinggi sangat. Kitab-kitab umpama ini, kitab yang kedua ni. Dia seperti kitab-kitab Hikam Ibnu Athaillah, Qazul Himami, Al-Futuhatil Ilahiyah dan sebagainya. Kata dia kitab-kitab umpama ini mustahak berguru kepada yang ahli. Yang ahli mana dia ada guru. Dia ada guru dia. Ahli maksud dia ada guru dia mengaji dengan guru dia. Dia guru dia mengaji dengan guru dia. Kerana ia kitab ayat kedua ni tidak boleh dipaham dengan pembacaan sendiri, baca dia tak boleh. Kalau dia rasa faham, mungkin menyeleweng kata dia. Kena mengaji, kena ada guru juga. Ada pihak yang pertama tak berguru, tak apa, baca kalau boleh menguasai kitab kak. Ayat kedua ni tak boleh, mesti kena ada guru. Guru tu dia berguru dengan guru dia juga. Yang ketiga tasawuf bawatin. Hak halus.
Ini jenis kitab-kitab jenis karangan berat untuk dipaham kandungan isinya. Dan kebanyakan isinya tak boleh dipaham oleh otak fikiran, tetapi dapat dipaham setelah mengalami sendiri zauqi. Kita tak ada orang ajar soal ni. Zauqi sufiyah. Kita umpama ini hak kita tinggi ni dilarang. Diharam mengajar oleh tengah Syekh Sufian Arif. Tu ahli sufi dia haram, dia perhatikan mengajar kita ni. Al-Futuhatil Makkiyah. Karangan Syekh Ibn Arabi. Ada kita Futuhatil Makkiyah ni ada diterjemuh kepada bahasa Melayu. Ustaz tengok dah lah. Tu dah. Memang berat payah nak faham dah. Dan kan nama kita Ihsanul Kamil. Yang kita ni karangan Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jalil. Tapi kalau kita siapa maqam ni ada ada zauqi, ada boleh syuhub, boleh kita memahami kita ni. Dan juga kitab Fususul Hikam, karangan Ibn Arabi juga. Banyak karangan Ibn Arabi kita arti tiga ni. Adalah kitab ni karangan Ibn Arabi ni termasuk dalam bahagian larangan. Ini larangan mengajar. Kalau mengajar salah sekali. Kalau dia betul royak pun orang nak ambil faham salah. Dak. Orang nak orang nak faham tak boleh. Dan banyak lagi lah kitab-kitab yang semua ini. Syekh Muhammad itu. Masya-Allah dah. Orang dulu dia mengaji dah ni, learn ni, darah ni, dah. Tapi kita learn ni orang dulu boleh mengaji, boleh faham. Dia ada kitab ni pasal ada orang mengaji. Dia ada karya kitab tu pasal tahu keperluan. Zaman kita ni zaman berat. Maring hari ni lebih baik maring daripada hari ni. Hari ni dengan esok lebih baik hari ni daripada esok. Pasal zaman ni kau rusuk, kau orang nak kau rusuk gitu. Pasal Nabi ada ayat. Bada al-Islam wari. Pasal ya'udu wari kama bada. Tidak. Dia kau bukan kau molek dah, dia kau tak molek zaman dia. Maka orang pun kau tak molek ilmu pun gitu juga. Ada. Jangan kita mengaku kita lebih alim daripada orang dulu, jangan. Dah jauh dah. Pasal zaman tak molek, ada. Maka tak molek lah. Dah. Zaman dulu, zaman ustaz budak-budak dulu. Nak makan kedai kopi tak ada, taklah mana kedai kopi. Makan bersih lah. Makan lebih bersih dulu daripada sekarang. Tidak. Makan yang bersih. TV tak ada. Ya, TV tak ada, telefon tak ada. Mata tak semar, kurang. Tidak. Tahun berapa baru ada TV ni? Ada pun 30 rumah je ada TV. Dia ada. Kampung ustaz dia. 30. Kau boleh tengok kat cerita Ramli dengan Muhammad Ali. Dia. Tu je. Ramli kat. Nanti kita tengok. Muhammad Ali. Tu dia. Latrik pun tak ada dah. Pakai pelita pergi pun tu. Pelita telur tu. Zaman tu pelita telur cerah. Lalu dikelak ya bukan ada lampu cerah ni jadi gelap. Orang dulu lepas tu orang dulu lebih haling, lebih berkat, lebih berapa ramai jadi tu oli lah. Ni tak ada karut lah kau dah. Lepas tu hari ni dengan hari kemarin dah. Kemarin lebih baik daripada hari ni. Tidak. Dulu tidak perharian ke kita ni. Di akhir zaman perharian sebab orang tidak dapat faham pasal hati tu cemar. Tidak. Ni Imam Ghazali suruh uzlah lama suruh bukit macam-macam tu. Ataupun duduk supaya jangan kita termasuk dalam kelompok golongan zaman. Tu. Gak peliknya orang lain dia mengaku lebih hebat daripada orang dulu tu dia. Dia berasa lebih hebat daripada orang dulu. Itu gitu kan.
Jauh. Kata dia oleh demikian itu. Yang dia tidak dapat memahami ni. Tak seria bagi orang awam yang umpama kita ini cuba hendak mengupah dan mengorek isi kandungan kitab-kitab umpama itu. Pasal dia tak boleh guna otak ni. Dia tidak nak kupah ni dengan otak dia. Dia tak boleh guna otak di sini. Dia guna bahagian mata dalam ni. Dia. Kerana sudah tentu kitab jenis tasawuf bawatin ini tak dapat dipahami dengan otak fikiran. Tak boleh dah. Lepas tu tetapi dapat dipahami dengan nur. Faham dengan nur. Ada semua telefon kalau kita nak. Musta'mak apa? Musta'na sama ni. Jarang dia telefon sekali lagi. Otak nak tak siapa otak nak fikir tak boleh. Terbatas otak kita ni. Fikiran kita terbatas sangat sipit. Dia buah purun, tak ada buah purun. Luar purun, luah lagi. Itu boleh faham dengan nur. Tetapi dapat dipaham dengan nur. Dengan nur tu. Atau beberapa atau setelah mengalami makrifat sendiri. Itu barulah boleh faham. Nur boleh faham. Nur yang ni hati yang dia diliputi oleh nur, dapatlah kita faham. Atau setelah mengalami makrifat sendiri. Kita makrifat yang khusus lah. Oleh itu siapa-siapa yang hendak mencuba mengubah masalah-masalah wahdatul wujud atau ittihad atau seumpamanya sudah tentu menyeleweng dan menirukan fahaman orang ramai. Dia pasti kupah dengan akal. Boleh kupah tapi tidak kandung maksud pengarang lah. Gileweng ku lain. Gisleweng ku lain. Tidak kena dengan maksud pengarang. Jadi kecuali guru yang rasyih yang mahir dan pandai takbir. Pandai takbir dalam ilmu ini. Guru pandai nak beri kepahaman pada yang mahir dalam beri kepahaman pada murid dia. Barulah boleh. Tidak. Ini ada satu kemahiran juga nak menyampaikan pada murid supaya dapat memahami maksud pengarang. Dia tak? Kadang-kadang dia betul dia siapa tu. Tapi anak murid pergi faham kot lain dalam bidang ilmu ni lah. Dah dia jadi lagu. Sebab tu pengarang kita ni kata begitu. Oleh sebab itu maka tak heranlah setengah-setengah kitab tasawuf jenis karangan baru sekalipun ia keluaran dari negeri-negeri umpama timur tengah terdapat banyak meleweng. Tu. Dari kehendak hakikat yang sebenar. Kitab baru ni dah. Kitab-kitab hal barulah kalangan orang baru ni. Tidak. Kita tengok berapa tahun kitab ni dah baru sangat. Tak apa sedap. Dia. Kalau kitab bahagian tasawuf lah. Banyaklah orang baca kitab terjemuh pada bahasa Indonesia, bahasa Melayu tu dah. Pengarangnya baru. Tak apa sedap tu. Apakah lari daripada kehendak hakikat sebenar nak jadi sesat takutnya kau ni. Tak. Kena cari kitab lama juga tadi. Kena tengok asas sendiri. Barangkali kerana dikarang oleh orang bukan ahli. Pada akhir zaman ni barangkali dia karang, dia pandai bahasa Arab, pandai nahwu, pandai ilmu alaq. Dak. Dia karang ikut nafsu dia lah. Dak. Ikut kepahaman dia. Sedangkan benda tu lari daripada benda maksud yang dikendaki oleh musannif. Apa pula nak cari duit dan sebagainya. Ataupun nak nama ada. Apatah lagi
Apatah lagi sangat-sangatlah kacau bilau. Dan menyeleweng. Apabila terdapat kitab-kitab dari pengarang-pengarang yang ingkar kebenaran tasawuf. Apa pun Wahabi karang juga dah. Tujuannya ni nak itu. Nak pelari kepahaman orang agama. Sebab tu kena tengok kena pakai kitab lama juga weh. Kitab hot 1000 tahun dah. Dan ambil hak baru ni jangan weh dah takut lari. Kitab bahagian ni lah. Bahagian ilmu batin ni. Dan mungkin juga kitab-kitab terjemahan tasawuf dari Arab ke Inggeris pun termasuk dalam bahagian. Sebahagian ini tu banyak benar lah kitab-kitab dalam bahasa Inggeris ni. Terjemuh dalam bahasa Inggeris ni lagi. Tidak. Pengarang-pengarang kadang nak pelari, episod nak pelari dan sebagainya dengan tujuan tertentu. Banyak orang kita ni dia mengaji dalam dia mengaji kitab yang diterjemah ke bahasa Inggeris. Pandai Inggeris dah. Lebih sedap lagi bagi dia. Dah lebih sedap gitu. Bahasa Inggeris dia kaya juga. Bahasa dia ni. Berbanding dengan bahasa Melayu ni. Itu dia. Tapi kalau kena hak molek tak apalah, takut tak molek. Ya kitanya jahil dalam masalah pengarang ni. Pengarang ni lagu mana pengarang ni dah. Peribadi pengarang tu sendiri. Kita tidak tahu. Tidak. Banyak dah, banyak. Orang pandai bahasa Inggeris. Tidak. Walaupun dia tidak betul, dia tidak Wahabi dah, tapi takut kepahaman dia tu lebih rendah dah. Dia siapa maksud yang dikendaki oleh apa pengarang Syah dalam bidang ilmu tasawuf ni lah. Ada dia. Dari bahasa Arab ke Inggeris pun termasuk dalam bahagian ini, sekalipun penterjemah itu ahli dan pandai kesusastraan Arab sekalipun dah. Pasal ni bahagian hati ni, bahagian zauki ni dia. Bahagian bukan otak tak boleh nogi, otak tak apa, otak kita ni otak tak apa. Bahagian dalan apa. Otak ni soalan dua purung je. Dua pada purung tu bahagian dalan. Kalau misal satu gitu. Seluah-luahnya dah. Kesilapan penulis tasawuf di zaman moden tadi. Kesilapan penulis tasawuf di zaman moden hari inilah. Maksud hari zaman moden hari ini ialah mengemukakan ilmu tasawuf dari segi budi pekerti, akhlak dah, perangai dan sifat-sifat wali Allah. Waktu biar tu, waktu sifat-sifat Allah supaya dicontohi oleh generasi baru. Dua sifat-sifat yang terpuji dah. Supaya dicontohi, supaya budak-budak ikut. Tanpa mengemukakan ajaran mereka itu. Mereka ajaran tidak tak tubik. Waktu perangai aja. Bagaimana hendak mencapai sifat-sifat itu? Tak boleh. Tak boleh. Sedangkan pelajaran tasawuf tidak bermaksud begitu bukan lagu tu. Tetapi yang menjadi pokok dalam tasawuf ialah mencuci nafsu dan hati lebih dahulu. Dengan kaedah-kaedah mujahadah. Dia kena mujahadah. Mujahadah lawan nafsu. Mujahadah memerangi hawa nafsu dan amalan tarekat. Bila kesucian hati terlaksana, maka seluruh sifat-sifat kerohanian syufi itu akan tercapai sendiri secara automatik. Ada sifat pongoh, kita nak ayat ada sifat nak suruh budak jangan pongoh. Tak. Budak nak tiru tak boleh duk pongoh situlah dia nya dak. Dia jadi gitu, dia tidak akan tubik. Mereka dengan cara lagu ni. Ikut lalu jalan dia tu.
Dia tahu penguh ni tak molek misalnya dah. Mereka dia mengaji. Tapi tak berubah duk penguh sepatullah. Kecuali ku dia lalu ku jalan ya di ya di susu ni. Dalam bidang ilmu tasawuf ni. Yang diajar oleh Nabi kita begitu cara dia. Baru dia boleh hilang. Nak perilang ni tahu gitu dah. Oh tak molek sifat ni dah, sifat asal rezeki. Tak molek kita royak dah. Jangan hasad rezeki. Jadi budak nak buat toleh. Kecuali dengan cara mujahadah ni. Tu dia. Kata dia. Bagaimanakah nak menzahidkan daripada diri umpamanya sedangkan hati masih kotor dengan sifat-sifat kotor muka dunia? Mustahil. Mustahil, mustayadak dia dah, mustayadak. Bukan mustayakah. Mustahil bagi generasi baru dapat mengambil sifat zahid. Tak boleh. Duk tomok situ tadi. Atau seumpamanya zahid. Zahid sebagai contoh saja. Habis sifat zahid ni dijadikan sebagai budi paktinya, dia jadi perangai dia. Tak mau penting dia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kan ada? Tak lagi. Kan ada. Ustaz ada sini ke? Ya, okey, insya-Allah. Anu sore? Okey. Ada. Generasi baru tidak akan dapat sama sekali. Mengambil sifat zahid atau seumpamanya zahid, sabar dan sebagainya, ikhlas kok. Dijadikan sebagai budi pekertinya. Selagi ia tidak mengambil jalannya, tak lalu ke jalan dia, nak suruh ikhlas. Ikhlas royak dia. Tak jadi ikhlas. Tiba-tiba buat-buatnya jadi mentah dia, panjang bidah balik asal semula lagi tu lah dah. Tak ikhlas. Kena lalu ke jalan dia buat ikhlas. Jadi pengarif musannif ni nak kepahaman pada kita begitu. Lalu saluran dia kata dia. Kena belajar ilmu tasawuf, lalu ke saluran dia baru boleh jadi ikhlas sebagai contohnya. Kalau tidak dia royak saja ikhlas gitu dah. Tu benda barang dalam hati yang dia berlawan dengan lidah dia. Amu ikhlas dah ni, ikhlas dah. Ikhlas. Dah hati tak ikhlas. Dia. Pasal daki tu banyak, nak ikhlas tak masuk. Daki dalam hati tu banyak, nak masuk tak boleh. Ikhlas tak masuk. Masuk tenang tu bik mula. Itu dah. Gitu. Jadi dengan sebab itu Allah dibimbing timbul tuduhan atau tersalah faham bahawa ilmu tahu tidak sesuai lagi dengan zaman ini. Pasal saya nak buat dia tak sesuai kerana ia perkara mustahil yang tidak dapat dihidu baung oleh generasi baru. Kata dia. Oleh itu maka dikatakanlah tasawuf itu sebagai khurafat dan bid'ah yang tidak dapat diterima oleh akal syuman untuk diamal dalam zaman moden ini. Kata pengarah kitab dia kata begitu. Dia dah. Habis dia. Bab yang ke-40. Bab yang keempat ni peringkat perjalanan suluk orang sufi. Hasil orang yang menjalani suluk. Tidak. Ni bagus ni dia. Mujahadah. Artinya mujahadah berjuang, berperang. Mujahadah mana berjuang ataupun berperang. Mana ada kalah ada menang. Kadang-kadang menang. Berjuang sampai mati dah, sampai mati.
Berjuang sampai sini, dia orang tak tahu ni kita duduk di kita berjuang orang tak tahu kita duduk perang. Tu dah. Melawan godaan hawa nafsu. Nafsu dia goda kita dia. Dia pujuk kita. Lawan bukan dengan beda-beda. Lawan nafsu, lawan jangan ikut, jangan turut. Keinginan nafsu. Nafsu ni suka memujuk-mujuk kita dah. Kita tidak sedar dalam diri kita sendiri. Kita misalnya kita katalah, kita berjanji dengan diri kita sendiri lah. Misal contohnya. Malam ni aku nak selawat 10,000. Misal contoh tadi. Ada telitah lah tu satu rahmat daripada Tuhan. Dah tu nak kita berasa gitu dah. Ataupun ada saing-saing kita. Malam ni kita pakat baca Yasin. Boleh 7 kali seorang dah. Dia baca demo kau baca kawan dah misal tadi. Okey, kita alhamdulillah insya-Allah kita kata. Kita bacalah. Baca sekali tak apa lagi, baca 2 kali, nafsu kita tak sirah. Tak. Nafsu kita nak. Kita gitu kan. Nafsu kita tak sirah. Kita nak nafsu kita tak tu beza je. Pasal kita nak apa ada azan tu kita nak. Nafsu kita tak sirah. Nafsu kita nak main telefon dah. Kita jadi. Nak buka telefon dah. Nak buka WhatsApp bunyi dah WhatsApp ni. Ketuk telefon dah. Nafsu nak buka telefon. Dah. Maka kita tengok ikut dia panggil lawan tu. Dia panggil mujahadah dah tu. Kita tetap hak kita nak tadi tu azan kita tetap atas tu. Kita kata lagi tak habis 7 kali aku baca Yasin ni, lagi tu aku tak kosek telefon ni. Tu. Maka dia panggil berperang. Tiba-tiba kalau kita dibuka telefon juga dah. Dia panggil tak ada habis 7 kali Yasin tadi, maka kita buka dah telefon, dia panggil kalah perang. Ni nafsu, benar nafsu daripada kita. Situ kita boleh ukur kekuatan kita dan kekuatan nafsu kita. Itu orang mujahadah satu contohnya begitu. Dia benda-benda lain gitulah juganya. Juga ada nafsu. Maka bakal kita juga ada. Dia duk goda kita, dia pujuk kita dalam ni. Cuba kita perhatilah. Dia katakan sama ke lepas ni dah pula. Dah. Baca apa berehat dulu, tengok telefon dulu. Nanti panggil godaan. Tu dia. Syaitan pun dia celah sikit. Syaitan lebih lemah daripada nafsu. Bisikan dia lemah je. Nafsu tu kuat. Cuba kita buatlah perhati dari diri kita sendiri. Dia syaitan. Jadi apa kalau ada perlawanan gini, lama-lama kalau besok kalah dia jadi kau molek kalau nafsu tu. Dia panggil mujahadah. Kalau semua tak kena pesu semacam tadi. Tidak. Mana berat benarlah kita. Tu. Goda hawa nafsu dah syaitan untuk menghapuskan. Pasal apa mujahadah ni? Untuk menghapuskan sifat-sifat atau tabiat. Sifat-sifat atau tabiat. Tabiat ni gini tabiat ni kita biasa buat gitu. Lama-lama dia lekat gerak. Dia panggil tabiat. Sifat yang lain pula ni. Sifat passion passion kita panggil passion perangai. Tabiat ni kita buat semua dia jadi lekat gerak. Syukurlah upama isyak rokok. Isyak rokok tabiat je. Dak. Tagan sikit sangat kita tabiat. Apa nak buat tabiat ni kena perang juga tadi. Kena perang di nafsu juga. Nak buat tabiat. Tabiat ni cukup berat sekali tabiat ni. Nak buat tabiat tu dia. Nak tukar tabiat lagu ni jadi lagu ni. Dia kena berjuang juga. Tabiat kita baik kecek banyak misalnya ataupun tidur banyak. Nak tukar wujud dia tu payah tabiat ni kena sikit nak tukar. Nafsu kita sedap gitu dah lah. Nafsu sedap gitu. Tukar tabiat yang jadi biasa tak molek tu jadi biasa molek. Biasa bangun awal tak apa molek. Jadi tabiat tak bangun awal subuh lewat semua misalnya. Ilmu banyak pun lewat situ subuh pasal tabiat. Misal dia ubah ke tabiat tu.
Kena mujahadah lah. Lawan nafsu tu berat sangat dia. Kalau jadi besok, dia ingin dah nafsu. Dia besok gitu. Tak. Dia besok bangun pukul 4 sama bangun 4. Tak beratlah bagi dia. Bagi orang lain berat. Masa dia besok bangun pukul 7 sama misalnya begitu. Dah gitu. Kita panggil mujahadah dia panggil. Nak ubuh biar. Tengok mana? Yang diceluk. Yang diceluk pada syarah. Hak tu yang beci. Tapi hak tu yang beci. Dia. Di dalam hak ada di dalam diri seseorang. Ada. Ada. Dengan mengamalkan zikir tarekat ni sebagai alat pula nak mudah. Zikir tarekat ni. Ada. Tu dah. Lepas tu ada dah je. Lebih lebih pasal dia ada dua, mujahadah dan amal tarekat. Lepas tu ada dah ni. Dan dengan mengamalkan zikir tarekat, guru sebagai asas, sebagai tapuk. Dia ada tapuk. Kalau dia mujahadah saja tak ada. Dia kena ada zikir pula. Pasal zikir tarekat sebagai tapuk. Itu dia. Apa nak umur tak ada tapuk. Kayu banyak, semai semua besi semua sekali tak ada tambah tak ada air, tak ada tanah, tak jadi. Tak jadi rumah juga. Mari pupuk ni suruh pindah gatak akak tak situ, akak sini. Hamba demo dak. Tak jadi, kena ada tapuk, kena ada asas. Ini wirid-wirid tarekat. Tu baru jadi kerja. Mujahadah tu. Tapi tak apa dah ada mujahadah walaupun tak ada duit tarekat ni ada dan sikit pada tak ada gambar sekarang. Dia gitu ni. Muju dia tu royak kita tu. Ni jalan-jalan ni. Kau tak tahulah kita tadi. Duk merabu-rabu dah gelak gitu lah kita ada. Ada zikir-zikir disertai dengan mujahadah itu ibarat api pembakar. Api pembakar atau sebagai air. Seperti air. Api pelebur. Yang boleh boleh menyucikan segala tabiat. Dia cuci dengan dua perkara, dengan air dengan api. Kalau besi karat dia kena jenis besi tu. Maga logam dia kena cuci dengan api dia. Dengan air boleh juga tapi makan masa. Tak cuci betul-betul 100%. Ada benda yang dicuci dengan air. Sebab dia buat atau. Cuba kita baca sekali lagi. Kata dia, zikir-zikir disertai dengan mujahadah itu ibarat api pembakar atau sebagai air. Ada. Api, aku nak baca lagu tu ni. Air dan api, boleh juga. Atau sebagai air, nak kita sedap. Api jadi mubtada lah apa kata. Pelebur yang boleh menyucikan segala tabiat. Dia dah. Yang ni api dia umpama zikir tadilah. Zikir diumpama api, mujahadah diumpamakan air. Gitu. Nak suruh kita faham buat misal gini ni. Nak suruh kita faham jauh lagi. Faham dah, nak suruh jauh faham. Nak suruh dalam lagi. Boleh menyucikan segala tabiat. Tabiat yang tidak baik, dia bertukar jadi baik. Atau sifat hawa nafsu. Boleh menyucikan sifat hawa nafsu yang tercela. Tidak. Seperti takabur, riak, ujub. Dia boleh cuci dengan tabin ni. Dengan lagu lain, kadang-kadang lagu lain payuh lah, ada jalan payuh. Ni yang mudah sekali lagu ni, dengan jalan ni lah. Yang menjadi
Nafsu ni yang menjadi tali baru kepada syaitan. Syaitan bisik sikit, nafsu kita kuat. Gitu je. Syaitan bisik sikit je. Tapi nafsu tu dia yang mendesak kuat, dia desak kita. Dan sentiasa nafsu ni memperdayakan hati seorang. Yang berdaya ke mana? Supaya lalai kepada mengingati Allah. Semayang tak kosong lah, kita ambil ukuran dalam semayang lah. Bukan orang tak si kosong, nak kosong tak boleh. Dia pasal syaitan ni hawa dia. Tidak. Syaitan dia syiuk ke hawa. Kuk kita minat ke apa dia. Dia buat gambaran kau tu lah. Dalam hati kita. Cuba kita perhatilah dalam diri kita sendiri. Dalam semayang kita. Lepas tu tak ada nilai, tak ada nilai atas semayang. Atas hati kita tadilah. Sebab kekuatan nafsu lebih kuat daripada kita, sebab itulah kekuatan akal jadi lemah dalam semayang. Ada tak? Susah lah kita boleh kecek ya gitu lah. Ada tak? Mutu semayang kita berapa sen tak tahu. Malu nak bersembah kepada Tuhan. Dengan semayang kita tu zahir saja tu. Bagus. Keadaan ni sikit sangat ya di akhir zaman ni. Semayang tu ramai lah orang semayang tu. Tapi mutu semayang tu. Hati tak semayang. Tak, kita kata gitu. Sikit sangat yang mengingati Allah dalam semayang. Patut usaha untuk ni bahagian dalaman ni sikit. Usaha bahagian zahir tu banyak lah dia. Untuk pakat beki situ, pakat beki sini. Pada orang jumpa jumpa beki drama mana benda molek lah bahagian zahir. Bahagian beki dalam sikit sangat. Tu dia. Sebab tu zahir saja semayang. Tak ada nilai lah. Ada. Sesok kotan tak bayar pun tak pun padan dia kata gitu. Bayar pahala lah ada. Gua tak ada ego bagi kita nak soal kita nak jual tu tak ada ego. Tapi Tuhan ni baik dia beri juga tu dah. Pasal apabila kita nak keadaan lagu tu. Kalau tidak ada usaha ni. Demo ni semayang, Masya Allah. Berdepan dengan Tuhan hati dia, Masya Allah. Itu dia. Pasal apa kita dengan dia, pasal dia ada usaha untuk sentiasa perbaiki ke arah ni. Dia makan nasi seperti kita juga, manusia seperti kita juga. Api hati berbeza. Dia. Itu dia. Berarti dia boleh semayang khusyuk molek. Semayang satu keindahan bagi dia. Satu hiburan besar lah bagi dia dengan Tuhan. Tuhan yang maha indah. Tuhan yang maha kasih sayang. Tuhan yang maha tidak. Semayang satu keindahan besar. Sedap lah semayang ni. Tidak. Mukhtalifan alwanuh. Tidak. Bersalah-salah segala warna-warna keindahan dalam semayang sebagai nama dia di awal kitab Musalli tu dia. Dah. Maka rupa kita ni dia. Jauh lah. Jauh. Dah. Boleh cerita koyak gitu lah dah. Kosak ni boleh beroyak je. Kalau hati cemar agak susah lah. Ada. Tak nampak keindahan Tuhan. Tak nampak kasih sayang Tuhan tak nampak. Sedangkan dalam tu pun kita nak bilang keindahan tak cakap nak bilang dah keindahan. Kasih sayang ni indah. Kasih sayang ni cukup indah ni, berjuta rasa keindahan ni. Tidak. Nak royak tak boleh tadi. Cubalah ikhtiar tadi. Ngaji mutasawuf, amal tarekat, riyadhah, mujahadah. Sekadar kita mampu, kita akan dapat ini benda. Tidak. Dan mencerahkan hati. Dan sentiasa ia nafsu ni memperdayakan hati seorang yang lalai. Hati seorang supaya lalai kepada mengingati Allah. Dan mencemarkan hati. Dia cemar hati. Dia nafsu ni. Dia syaitan.
supaya jadi gelak berselaput. Gelak gelak dia umpama mata berselaput gelaklah. Buang selaput tu dia cerah. Tidak. Gelak ke selaput tu. Tak ada ikhtiar usaha untuk buat selaput tu dia gelak sampai bila-bila lah. Firman Allah Taala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya iskak. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Ada ayat lebih kurang lagu tu dia. Arti sesungguhnya orang mukmin itu bila disebutkan Allah, nescaya gemetarlah hati mereka itu ketakutan. Laksana hati jadi engkau dia tu gila. Laksana hati jadi gila. Apa makna gila? Bersih dan hidup. Gila ni sangat bersih tak gila. Kata dia, kata masa ni, ayat ini mengisyaratkan bahawa zikir tu la ilaha illallah sebagai air. Jadi mujahadah sebagai api tadi. Sebagai air. Air api. Air api. Asyik lah. Air api ni asyik. Tadi air api tu. Air api ada air. Air api. Ini asyik. Yang dapat meleburkan kekerasan hati. Zikir tarekat ni. La ilaha illallah. Zikir tarekat tu waktu zikir tu ikhtiar biar hati-hati. Biar masuk kalimah la ilaha illallah. Katanya tak? La ilaha illallah ketemu dalam hati Allah. La ilaha ada pandangan hati kita. Moga-moga hak lain mutah tubi. La ilaha illallah. La ilaha dia healing gitu tak? Daripada kanan ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha pukul situ dia. Umpama air api tu dia. Dapat meleburkan kekerasan hati lama-lama tu. Jadi cerah bersih. Kena tubuh situ. Kena tubuh nyawa lain, jangan masuk lain. Kalau dalam 1000 tu ada 30 ya ada hak dagu tu dia. Tak bodoh dia. Takut 1000 sahabat tak masuk dia dah. Dia mulut dia. Cuba kita ikhtiar ni bukan mustahil ni boleh ikhtiar ni. Dia kata bukan ilmu untuk kita lah ni. Kita belajar tahu saja. Tak, jangan kita kena melakau lagi. Apa kata guru musyid dah ni ilmu ni. Pengarah dia tu. Gitu. Dengan hal demikian, apabila seorang berkehendak makrifat kepada Allah Taala, nak betul-betul kenal makrifat yang khasan, kenal Tuhan sekalian tu sebab sebab Ustaz Misal tadi. Ni pun kena belajar dia. Mujahadah dalam apa ni, dalam tu cawan email tu jadi perangai kita. Dan macam-macam lagi lah. Dan beramal wirid tarekat guru. Yang mana kita ada guru, ada ijazah daripada mana-mana guru. Dan di dalam menjalani kewajipan ini. Dan di dalam menjalani kewajipan jauh dari mana mujahadah dia wirid amal wirid tarekat tu. Maka hati seorang itu akan dapat bertukar corok sedikit demi sedikit, sikit supaya kita mendakilah dah daripada bawah sakit kan. Nama kau atas, nama kau sikit ke atas. Dari cemar kepada suci. Jadi cemar ni kepada suci dia kita bahasa sama. Mengikut peringkat. Kita lawan nafsu kita lawan dia akan sendiri dia jadi kalah. Dia jadi kau maju ke depan. Daripada kita tak cara dah. Tak cara lah tu dia sepuluh lah. Kita lawan tak mau lawan. Lawan sikit je, jangan lawan banyak. Teruk kita nak lawan banyak-banyak dah. Kita pun selawat. Waktu benda dah kita selawat je. Misal sebagai contohnya. Ni lawan tu satu perlawanan.
Sekarang itulah apa ni? Semua kuasa suci mengikut peringkat-peringkat perjalanan suluk orang-orang Sufi. Ada masa lagi. Lagu mana? Di bawah ada ayat. Macam ni. Sekarang ikutilah keterangan-keterangan peringkat perkembangan perjalanan suluk. Sebagaimana di bawah ini. Dia tu lu ajak sosok dah. Perjalanan nafsu amarah. Nak tukar nafsu amarah ni supaya naik peringkat dia. Kata dia, dalam mujahadah dan perjalanan suluk peringkat ini, orang-orang awam sufi sekali-sekala tidak sunyi dari menghadapi berlaku dosa. Ni bukan hajat mujahadah bahagian harus saja ni, hak dosa ni. Tidak. Tak misal tadi benda benda lawan pesin lagu tu ni bagi dosa ni. Seperti ngopak dan sebagainya lah. Kerana nafsu peringkat ni belum terkawal dari tabiat yang tercela. Tercela. Gapo dosa? Umpama khianat, tak amanah. Kita ni amanah ke tak? Tak. Amanah dengan anak bini. Anak bini anak amanah. Tak. Bini tu amanah. Kalau kita tidak amanah sebagaimana tu yang amanah ke kita, maka dia panggil khianat lah. Tidak. Hasad dengki. Tidak. Tak lepas daripada tu orang sifat amarah ni. Tamu halabo. Ada nyala dalam hati kita tamu halabo. Dan sombong, ada takabur, satu arti. Dia beri makan minum banyak, makan banyak, minum banyak dah. Dan menyakiti hati orang dan sebagainya. Misal sebagaimana dia kata mesti tak lepas daripada dosa ni. Kalau tidak khianat, asal deki boleh jadi juga tomok halabo ataupun ada suku sombongan yang ada di kita. Dia suka makan banyak, minum banyak, tidur banyak. Dia suka menyakiti hati orang. Dia sebagainya jira design. Zikir mereka itu, zikir peringkat amarah ni, itu adalah bertepak menari-nari di atas pentah lidah lahir saja. La ilaha illallah. Hati tu ratul gitu. Nasib orang menafik amarah lagu ni weh. Dak. Dia tak pergilah ke dalam dak. Kat mulut gitu je. Ngingati pak orang mati pun gitu. La ilaha illallah. Lama lagi tak syekh ni la ilaha illallah. Dah ilaha asyik ni. Bau dah ada. Gula-gula. Dah ilah lagu tu lah hatinya. Bagi orang dia. Tu maksud atas lahir lidah saja. Atas lidah lahir saja. Sedangkan hatinya melencung keluar negeri lah ni. Di waktu ia berzikir, mana hati tidak berzikir. Hati tidak berzikir, hanya mulut saja zikir. Dan tidak ada selera. Tak ada minat. Mengingati Allah. Selain daripada masalah-masalah kehidupan dunia, tu yang penuh dalam hati dia. Masalah kehidupan dunia yang penuhnya tu. Penuh dunia, dia rukuk situ. Ada dia rukuk dengan dunia je. Di situ je. Alam. Alam mereka mutabak ini, mutabak amarah ni. Kita tertarik kepada syahadah. Pada orang nampak orang ni mata orang kepala. Syahadah ni mana orang nampak mata kepala. Dia tetap si syahadah. Alam kasar yang kita nampak ini. Dia nampak ni lah. Kalau ahli politik cakap orang nampak politik dia lah. Tak. Ahli perniagaan penuh perniagaan dia tu di situ dia. Orang ke laut nampak ke laut dia tu. Dia tu tak pergi lepas daripada bawah tu tu. Cara tu lah dia. Tak terbit dah, lah keluar dah. Cara tu je. Bagi amarah ni. Nak berjisa sahabat sasa lagi. Oleh hal demikian kata dia. Maka orang dalam peringkat ini, terutama kita orang awam. Awam ini adalah
Tertanggung kepada daya tarikan alam syahadah kasar ini. Oleh hal demikian, maka orang dalam peringkat ini, peringkat mana? Terutama kita orang awam ni lah, kita ni. Kita dah ni. Adalah tertanggung kepada daya tarikan alam syahadah kasar ini. Oleh itu sangat jauh untuk kita umpamakan orang awam ini dapat menyelami, mengalami atau menyeberangi alam malakut jabarut alam di luar pada purum alam syahadah ni lah. Alam mata alam luar daripada purum, bermakna kita baru dah faham. Hadir. Dan lahut alam malakut boleh kata alam tak nampak mata, alam malaikat lah. Tak ada. Hadir. Alam jabarut, alam lahut ada luar daripada tu. Malaikat orang awam syufi, orang awam ikut bahagian syufi yang di bawah tarbiyah guru tarekat yang arif mursyid jua maulah tubik daripada ni dah. Masya-Allah. Hadirin. Jadi dia kena banyak riadah dan mujahadah. Latihan dan amal wirid tarekat supaya tubik daripada daripada peringkat nafsu amarah ni. Kita kalau tidak kan fikiran kita duk ke bawah tu je dah. Kalau cikgu, kau cikgu dia duk memiliki hak cikgu dia. Kali pokok hiburan, kau je lagu, kau bola ke apa tu, tak lebih daripada tu. Ada lagi tu, tak lebih. Hal atau wari Allah SWT alam.